والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه ذريته وإلى كل صحابة أجمعين وإلى التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لروح الإمام البخاري رضي الله عنه ولروح الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله ولروح الإمام النووي رحمه الله ولكل مشايخنا على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini menyambung kuliah kita pada pembacaan kitab hadis Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kepada Sahih Imam Al-Bukhari, dan juga kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita mulakan dengan Mukhtasar Ibn Abi Jamrah dulu pada hadis yang ke-115, muka surat 219. Qala al-musannif rahimahullah wa anhu bihi qala an Aisyah radhiyallahu anha ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu 'inda Rifa'ata fatallaqani fa abatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair innama ma'ahu mithlu hudbati thawb faqala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuqi asilatahu wa yadhuqa asilataki wa Abu Bakrin jalisun indahu. Cerita ni pasal talak tiga daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Telah datang seorang perempuan, iaitu isteri kepada Rifa'ah Al-Quradi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang nak tanya masalah, ya. Lalu dia berkata, adalah aku di sisi Rifa'ah, maknanya asalnya dia isteri Rifa'ah. Kemudian maka dia ceraikan aku, lalu memutus talakku. Kemudian aku berkahwin dengan Abdurrahman ibn Zubair. Sesungguhnya aku bersamanya seperti tepi kain. Ini kinayah, ya, kinayah. Dia tak pakai bahasa direct lah. Kinayah kepada maksud mati pucuk. Tak naik lah, tak jadi tegak macam huruf alif, dia huruf waw je. Jadi kinayah macam tepi kain ni, tepi kain dia jatuh, kain ni tepi dia jatuh, gitu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau berkehendak bahawa engkau rujuk kepada Rifa'ah? Tidak boleh, sehinggalah engkau merasai madunya ataupun kemanisannya, kelazatannya, dan dia pula merasai madumu. Dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk di sisinya. Jadi hukum tentang hadis ini cerita tentang orang yang telah ditalak tiga, nak rujuk balik dengan suami itu boleh tak? Jadi Nabi SAW kata tak boleh. Tak boleh tu dengan satu syarat lah. Tak boleh tu terus rujuk tak boleh, ya. Tapi kalau sudah tertunai satu syarat maka boleh. Macam yang kita tahulah, ya, orang yang dah dicerai talak tiga, dia kahwin baru. Kalau dia kahwin baru, kemudian dia bercerai pula, ya, daripada perkahwinan baru dia,
barulah boleh dia kembali kepada suaminya yang lama. Tapi ada syarat. Syarat dia, kahwin dia dengan suami baru tadi pun Nabi pakai kinayah juga. Dalam hadis ni Nabi tak sebut direct, kinayah, sehingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Engkau rasa lazat dia, dia rasa lazat engkau. Jadi apa maksud dia? Itu kinayah anil jima', kinayah pada sebutan untuk persetubuhan, Jadi syaratnya suami baru tadi tu kena setubuh dia dulu. Lepas tu kalau diceraikan, habis iddah, baru boleh dia kembali nikah baru, akad baru dengan suaminya yang pertama tadi. Kalau dalam hadis ni Rifa'ah lah, sebab isteri Rifa'ah ni dia kahwin dengan Sayyidina Abdul Rahman Ibn Zubair, tapi ada masalah kesihatan, jadi bila keadaan macam itu, maka dia adalah salah satu sebab yang boleh menyebabkan, maknanya tuntutan perceraian lah. Tapi macam mana? Sebab Abdul Rahman Ibn Zubair ni yang disebutkan oleh isteri Rifa'ah ni tadi macam ujung kain, jadi tak naik, benda tu tak naik, barang tak naik. Jadi bila keadaan itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, cukup persetubuhan itu dilakukan hatta, maknanya sekadar dipanggil hasyafah kan, maknanya kepala zakar itu cukup memasuki kepada faraj isteri tadi, maka sudah dianggap dia melakukan persetubuhan. Maknanya dah ada berlaku jima' lah, cukup sekadar masukkan hasyafah, itu sudah dikira dia sudah melakukan persetubuhan dengan isterinya. Maka lepas daripada itu bolehlah kalau bercerai, dan dia nak kembali kepada suami dia yang lama. Tapi kalau tidak berlaku persetubuhan itu, maka tak boleh lah, Yang kita hari ni panggil apa, Cina buta tak? Saya pun tak tahu pasal apa, mana datang. Kenapa, satu, kenapa Cina yang menjadi bangsa, yang kedua adalah kenapa buta. Istilah tu Allah Alam lah, kot ada orang tahu kan. Tapi istilah dia orang yang berpakat, orang yang berpakat. Jadi pakatan itu tak boleh lah, haram lah hukum dia. Dia pakat, kau kahwin dengan bini aku, lepas tu nanti ceraikan dia, nanti aku dapat balik kahwin dengan dia. Yang apa biasa kita panggil suami yang macam tu dia panggil apa, gila talak kan. Dia yang dah menalakkan isterinya sampai 3, lepas tu nak balik dekat isteri dia tadi tu, dengan apa cara sekalipun. Jadi dia berpakat dengan orang lain. Banyak juga jadi kes itu. Mula-mula mungkin pakatan tadi, bila dah kahwin tu dia rasa pula suami baru ni bagus lagi daripada suami lama. Akhirnya tak jadi pula cerai hak yang suami baru. Jadi teruslah suami pertamanya tu tadi gila talak macam tu je lah. Dia sangkakan isterinya nak balik-balik pada dia, tapi akhirnya tak mahu dia balik, tak nak lah. Pasal kehidupan dengan abang dulu miserable, dia katakan. Jadi yang suami keduanya pula yang elok jaga dan sebagainya. Tu hari tu saya ada tengok juga satu drama tu. Mula-mula dia berpakat, ada drama, tapi dia tak nak lepaskan. Jadi macam mungkir janji lah. Jadi suaminya tu marah tu, saya tak ingat apa tajuk drama tu. Rupa-rupanya yang kawan dia tu, dia ada sakit. Jadi dia pun tahu umur dia tak panjang, tinggal sebulan 2 saja. Jadi dia nak dalam tempoh umur dia tu, dia bagilah kebahagiaan yang dia boleh bagikan kepada apa namanya isterinya tadi. Dan akhirnya meninggal lah. Lepas dia meninggal, dapatlah dia kembali balik kepada suami lama dia. Tapi dia terkenang-kenang lah suami tu dalam tempoh yang sekejap tu pun, maknanya dapat membahagiakan dia. Cerita rumah tangga ni begitulah, semuanya kata ulama adalah bahagian daripada kita satu kotak takdir kepada satu kotak takdir yang lain. Setiap orang tu jalannya berbeza-beza. Kan? Macam mana jodoh kan telah ditetapkan oleh Allah. Kita jumpa orang lain dulu, kenal dengan orang lain, lepas tu tak jadi dengan orang tu, kahwin dengan orang lain. Kahwin tu pula tengoklah berapa lama yang Allah Ta'ala nak bagi panjang rezeki, ajal, tempoh jodoh. Sampai ke ajal ada orang yang panjang jodohnya, ada orang yang pendek jodohnya. Apapun kata seperti mana kata Sayyidina Umar, bahagian kehidupan kita ini adalah kita
melompat daripada satu takdir Allah kepada satu takdir Allah yang lain. Dia jalan hidup tu macam satu kotak-kotak saja. Okey, habis. Hadis yang ke-116. Yang hujung hadis ni sebut Abu Bakar jalisun indah. Sayyidina Abu Bakar duduk di sisinya. Jadi saksi lah. Jadi saksi kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga melibatkan yang kita panggil etika lah. Kalau ada sesuatu perkara yang nak dibincangkan antara lelaki dan perempuan, maka elok pada tempat-tempat yang dapat menghindarkan kita daripada fitnah. Kalau bincang berdua-dua je dalam bilik, itu masalah lah. Betul, sahabat saya pun yang kaunselor, dia kata kalau orang nak buat kaunseling pun hatta ada etika dia. Kalau bilik kaunseling tu pun ada etika dia. Cermin kena apa dia panggil, invisible tu, apa, transparent. Cermin kena transparent, orang luar boleh nampak macam mana keadaan orang dalam bilik. Dia tak boleh berdua-duaan macam tu, akan banyak bentuk fitnah yang akan berlaku. Jadi ini isteri kepada Rifa'ah tadi datang mengadukan masalah keluarga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Abu Bakar jadi saksi di tepi tu pada ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang masalah rumah tangga ni macam-macam kan. Kadang-kadang mungkin dia nak cari masalah penyelesaian pada solusi tu. Leh-leh sekali yang dimengadukan tu yang sangkut atas dasar simpati lah kan. Banyak je kadang-kadang jadi kes macam tu. Mula-mula simpati, leh-leh skandal pula. Walaiyazu billah. Lepas tu orang perempuan pun kena jaga juga. Jangan main mengadu je ikut suka. Kadang-kadang laki di ofis dia mengadu masalah dia dengan suami dia di rumah. Jadi itu satu aib yang patut disimpan. Apa-apa masalah, cari orang yang betul-betul boleh selesaikan masalah kita lah. Pengaduan tu perlu dilakukan pada tempat yang tepat. Hatta kalau suluh pun, mengadu ke hakim, mengadu ke qadi, pejabat agama untuk selesaikan masalah pun bukan semua daripada A to Z benda dalam rumah tangga, perihal dalam kain kita cerita semua pada cerita yang berkenaan. Apa masalah dia? Masalah dia gaduh tang mana? Tang gaduh tu je cerita. Tapi orang terbawa-bawa emosi. Bila terbawa-bawa emosi habis daripada A to Z, benda yang tak patut cerita pun dicerita pada orang. Jadi akhirnya kadang-kadang simpati dan sebagainya, jadi runtuh pula rumah tangga tadi, macam-macam perihal. Baik, hadis ke-116, haram berkahwin dengan saudara susuan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzata la tahillu li yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasabi hiya bintu akhi min ar-radha'ah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan anak perempuan Hamzah. Hamzah ni siapa? Pak cik Nabi. Pak cik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak cik belah mana? Abang kepada ayah Nabi. Tu kena tahulah juga tu kan, silsilah. Ayah Nabi kita nama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama datuknya Abdul Muttalib. Jadi abang kepada Sayyidina Abdullah ni namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Samalah, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi adik-beradik, ayahnya adik-beradik dengan Sayyidina Hamzah, adik-beradik dengan ayah Nabi. Jadi anak perempuan Hamzah maknanya anak pakcik. Anak pakcik maknanya sepupu lah. Tak? Betul tak? Sepupu. Jadi Nabi SAW bersabda berkenaan dengan anak perempuan Hamzah, ia tiada halal bagiku. Maknanya untuk kahwin. Sepupu patut boleh kahwin tak? Boleh. Kan tak boleh kahwin, sepupu boleh kahwin. Tapi Nabi kata tak boleh kahwin. Sebab apa? Haram daripada radha'ah. Haram tu dia bukan haram yang zati, tapi dia aradi. Kalau haram zati, mahram tu memang kakak kita, adik-beradik kita, itu memang mahram yang tak boleh kahwin lah. Ada pertalian darah. Yang ini
sepupu patut boleh kahwin. Tapi sebab yang mendatang yang menjadikan sebab haramnya perkahwinan itu, iaitu kerana susuan. Jadi diharamkan daripada radha'ah apa yang diharamkan kerana nasab, serupa je. Kalau tak boleh kahwin dengan kakak sendiri, begitu juga tak boleh kahwin dengan kakak ataupun anak susuan, ya. Dia iaitu anak perempuan Hamzah itu adalah anak perempuan saudaraku daripada susuan. Macam mana boleh jadi begitu? Ya, sebab Nabi SAW, siapa ibu susuan Nabi? Namanya Halimatus Sa'diyah. Nabi menyusu dengan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Sayyidina Hamzah pun menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Jadi walaupun Hamzah tu pakcik Nabi, tapi Hamzah tu adik-beradik sesusu, adik-beradik susuan dengan Nabi SAW. Jadi anak kepada adik-beradik susu samalah, tak boleh kahwin. Nampak tak? Dia sebab diharamkan tu bukan sebab sepupu je tu. Diharamkan itu sebab Sayyidina Hamzah itu sama adik-beradik susuan dengan Rasulullah SAW. Dan walaupun walaupun gelarannya pakcik, ya, Sayyidina Hamzah ni walaupun gelarannya pakcik, tetapi beza umur Nabi SAW dengan Sayyidina Hamzah hanya 2 tahun saja. Jadi macam sebaya lah, lebih kurang aja, umur lebih kurang, ya. Okay, jadi ini adalah apa namanya, mahram dengan sebab susuan. Sebab itu kalau dicatat, ya, kalau apa namanya ada sesiapa daripada saudara mara kita, ya, ataupun orang yang menyusu. Kalau orang dulu banyak ambil upah susu ni, macam lagu buai laju-laju kan, mak upah susu. Jadi ambil upah untuk susuan, ya, dan itu adalah salah satu daripada dipanggil irhas, ya, satu mukjizat lah. Kalau sebelum jadi Nabi dipanggil irhas, ya, sebelum jadi Nabi, waktu Nabi masih kecil, Halimatus Sa'diyah, ya, radhiyallahu anha, cari upah susu daripada anak orang kaya-kaya, habis semua dapat dia orang. Jadi tinggallah anak yatim saja. Sebagaimana yang kita tahu, kalau ambil upah daripada anak yatim ni, apa sangatlah boleh dapat. Anak orang kaya dapatlah banyak upah, menyusukan anak orang kaya. Tapi yang tinggal hanyalah seorang, ya, anak yatim saja, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi sebab Halimatus Sa'diyah tak nak balik tangan kosong, dah datang jauh-jauh cari, tak ada siapa-siapa dah, yang lain semua habis diambil dia orang, ya, akhirnya diambil lah, ya, tak apalah, anak yatim ni pun berapa yang ada, yang dapat, tak apalah, ambil juga. Dan setelah ambil tu, ya, pelbagai perkara, ya, yang berlaku kepada Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Unta dia yang lambat tiba-tiba jadi laju, dia sampai dulu ke kampung dia, ya, lepas tu kambing-kambing dia tiba-tiba susu jadi banyak, ya. Jadi banyaklah perkara-perkara yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Itu adalah kerana mengambil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena dicatat tu. Adik-beradik susuan ni batal wuduk ke tak kalau lelaki tu? Sama macam nasab. Dia macam adik-beradik betul. Aurat pun sama. Dia sebab tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, dia macam adik-beradik betul. Sama macam nasab, ya. Diharamkan adik-beradik susu tadi tu kahwin, ya, dan juga dia sama macam mahram dia daripada segi nasab, maknanya aurat dia samalah, sama macam adik-beradik. Apa saya cakap ni? Kena dicatat supaya adik-beradik tahu. Kan silap-silap kita bercinta kan, kenal orang sana sini nak berkahwin, cinta, tak tahu yang rupanya, ya, perempuan tu ataupun lelaki, pasangan yang kita kenal tu adalah adik-beradik susuan. Jadi masalah. Sebab tu kena dibagi tahulah. Kalau mak tadi ataupun isteri kita ada pernah menyusukan siapa-siapa, ya, maknanya
kena dicatat dia, kena dimaklumkan dia, ini adik-beradik susuan korang ni, begitu supaya dia tahu. Kod silap-silap berlaku, jadi nanti jadi kahwin apa semua, jadi drama lah pula kan. Hadis yang ke-117. Larangan berlebih-lebihan memuji. An Abi Musa sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi faqala ahlaktum aw qata'tum dhahra ar-rajul. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seorang lelaki yang memuji atas seorang lelaki. Jadi Nabi dengar seorang lelaki ada puji seorang lagi, ya, dan melebih akan dia dalam pujiannya. Ini syarat dia. Nak cerita bukan tak boleh puji, tapi puji itu jangan lebih-lebih, melampau. Macam mana yang disebutkan pujian yang melampau? Maksudnya pujian yang di dalamnya itu sampai jadi penipuan. Orang tu tak macam tu pun, dipuji, diangkat dia lebih-lebih, maknanya itu adalah satu bentuk penipuan. Orang tu tak macam itu tapi dipuji dia, bodek lah kalau istilah kita kan. Orang tu tak macam tu pun. Maka bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu telah membinasakan atau kamu memotong belakang lelaki itu, potong kepala. Kamu dah jahanamkan dia ni. Dengan pujian kamu tadi, kamu telah membinasakan dia. Macam mana boleh binasa tu? Sebab maksudnya apa? Dia akan jadi berbangga pada satu perkara yang tidak pun ada pada diri dia. Dia bangga atas pujian orang pada dia. Bila lebih-lebih, benda tu tak ada pada dia. Ini berbeza dengan, tak termasuk hadis ini terhadap perkara pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak masuk. Tidak ada pujian yang dianggap berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Sebab pujian kepada Nabi itu semuanya layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan, Nabi sendiri sebutkan, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Kamu jangan puji aku macam orang-orang Nasrani puji anak Maryam, puji Nabi Isa. Nabi kata jangan lampau-lampau puji macam orang Nasrani puji Nabi mereka, Nabi Isa, ya? Nabi kata fa innama ana abdun faqulu abdallah wa rasulah. Sesungguhnya aku ni hamba, maka katakan aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Jadi hadis itu diguna pakai oleh sebahagian orang yang nak mencela kepada orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qasidah. Kata tak boleh ni puji Nabi lebih-lebih dalam qasidah. Mana mau. Nabi sendiri kata jangan puji aku macam orang Nasrani puji Nabi Isa. Dia punya kait dia, syarat dia tu kama atratin nasara ibnu Maryam. Bukan jangan puji aku langsung. Mana pula boleh macam tu? Sebab Allah Ta'ala sendiri puji Nabi. Bahkan pujian ni cukup tinggi melangit dalam Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi. Takkan kita tak boleh puji Nabi, ya? Jadi maksudnya ada kait dia, ada syarat dia. Puji Nabi tu jangan sampai menuhankan Nabi. Orang Nasrani dia buat apa dengan Nabi mereka? Dia kata Nabi mereka anak Tuhan. Dia kata Nabi dia anak Tuhan. Itu melampau lah. Mana pula ada Tuhankan Nabi pula. Jadi dalam pujian kita kepada Rasulullah SAW, ada ke orang puji Nabi kata Nabi Tuhan? Mana ada. Dalam qasidah-qasidah tak ada satu pun yang puji kata angkat kedudukan Nabi macam Tuhan. Lain orang Syiah. Orang Syiah dia Sayyidina Ali yang ekstrim tu, memang dia kata Ali ni Tuhan. Sampai ada yang kata Sayyidina Ali Tuhan, ya? Ada seorang lawak kisah dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat. Dia duk kata Sayyidina Ali Tuhan.
Jadi bila dihukum oleh Sayyidina Ali, dihukum dia ni dibakar, dihukum dibakar dia. Jadi kata lelaki ni tadi, dia kata yang buat kerja bakar ni biasa memang Tuhan. Sampai maknanya dihukum pun dia punya obses dia terhadap menuhankan Ali, sampai dia kata dia bangga, seronok dapat hukuman tu. Sebab dia kata kalau yang buat kerja membakar ni adalah kerja Tuhan, punya dia nak kata Ali tu Tuhan, ya? Sampai level macam tu. Kalau macam tu tak boleh puji yang macam tu. Dan itu pun bukan yang dipuji, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita ada baca kan kasidah Burdah tu, ya, Imam Busiri. Imam Busiri ada satu bait dalam Burdah Busiri tu, fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Sampai dekat situ Imam Busiri stuck, tak tahu nak sambung bait tu macam mana, ya. Fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nak sambung tu, fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun, kemuncak mablagh, kemuncak pengetahuan pada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah pada mengetahui bahawa baginda adalah bashar, manusia. Itu kemuncak dia. Jadi stuck. Ketika tulis bait tu stuck, maka Imam Busiri tertidur, dan dalam tidur itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi jumpa Nabi, dan Nabi menyambungkan bait itu untuk Imam Busiri, iaitu wa annahu khairil khalqillahi kullihimi. Disambung bait itu. Kemuncak ilmu tentang Nabi adalah mengetahui bahawasanya Nabi itu adalah manusia, dan annahu, bahawasanya dia itu khairil khalqi, sebaik-baik makhluk. Ada kata Tuhan? Mana ada? Sebaik-baik makhluk. Itu pujian tinggi kepada Rasulullah SAW, dan memang betul. Hatta Jibril tidak lepas di satu kedudukan yang tinggi di atas arash, ya, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melepasinya ketika pada Isra' dan Mi'raj. Baginda lebih mulia daripada segala makhluk. Jadi setakat paling tinggi kemuncak kita puji Nabi adalah bahawa baginda adalah sebaik-baik makhluk. Selesailah. Tak jadi isu lah pun kalau nak puji Nabi. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sebut falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibu. Aku menyangka fulan ini begini. Kalau kita nak memuji, maknanya sangkaan kita orang ni begini. Wallahu hasibu, maksudnya Allah Ta'ala sajalah yang tahu perhitungan sebenarnya. Sangkaan saya, dia ni orangnya sangat baik, orangnya amanah, orangnya jujur, kalau berurusan dengan dia bagus, kita pujilah dia kan, sangkaan saya. Itu Nabi SAW sebut falyaqul, maka katakan ahsibu, saya sangka orang ni begini. Setakat pengetahuan saya, orang ni memang amanah, memang bagus. Tak ada dah kat kampung kita ni kalau nak berurusan dengan dia lah, orang paling, dia pujilah. Jadi puji tu maksudnya dengan menyebut ahsibu, sangkaan saya ataupun pada kiraan saya, pada hemat saya orang ni begini. Tapi wallahu hasibu, yang tahu perhitungan sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Satu ucapan yang disandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila dipuji, kata Sayyidina Abu Bakar, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum waj'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni mimma yaqulun. Allahumma, ya Allah, engkau lebih tahu dengan diriku berbanding diriku sendiri. Yang faham aku ni
engkau lah, berbanding daripada aku faham diri aku, engkau lagi faham diri aku. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan kalau nak banding aku dengan mereka yang puji aku ni, aku sendiri lagi faham diri aku berbanding daripada mereka. Kalau antara aku dengan engkau, ya Allah, engkau lagi faham aku berbanding daripada diri aku. Tapi antara mereka dengan aku lagi tahu siapa diri aku, kan begitu. Jadi yang dipuji-puji lebih-lebih tu, benda yang tak ada pada kita dipuji tu, tu disebut aku lagi tahu siapa diri aku. Yang dia cakap tu betul ke ada pada aku, betul ke atau tak betul ke, hanya aku saja yang tahu, mereka sangka saja, kan? Tapi iyalah, kalau sangkaannya tu bagus, itu yang didoakan tu, waj'alni khairam mimma yazunnun, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan itu. Aku yang tahu benda yang dia cakap tu ada ke tak pada diri aku, tapi jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ini bila orang puji kita lah, kan? Wala tu'akhidni mimma yaqulun, janganlah engkau ambil kira apa yang mereka katakan itu. Maksudnya jangan hukum akulah, diseksa kita sebab dia tu menipu atas nama kita. Dia bercakap benda yang tak ada pada kita, tiba-tiba kita pun iyakan aja. Dalam kampung ni awak lah orang paling jujur sekali. Yalah macam tu lah, kan? Kita pun yalah macam tu lah. Walhal tidak, kan? Kita yang tahu diri kita siapa. Jadi janganlah dihukum kita itu kerana apa yang disebut oleh orang, yang mana yang orang sebut tu hanyalah sangkaan mereka sahaja. Ambil satu lagi hadis. Satu lagi ni supaya apa? Sebab hadis 119 tu insya-Allah biasanya akan berlangsung dalam 3 ke 4 kelas. Ni hadis paling panjang dalam kitab ni, hadisul ifki, hadis fitnah Sayyidah Aisyah, ya. Matan dia saja 6 muka surat. Jadi biasanya sampai pada hadis 119 ni saya akan terus baca terjemahan dan kita ambil dia punya ni lah, ya, sebab hadisnya cukup panjang, ceritanya cukup detail, ya, berkenaan peristiwa fitnah, ya, yang berlaku kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil 118. 3 golongan orang yang tidak disukai Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Rajulun ala fadli ma'in bi tariqin yamna'u minhu ibn as-sabil wa rajulun bay'a rajulan la yubay'uhu illa lid-dunya fa in a'tahu ma yuridu wafa lahu wa illa lam yafi lahu wa rajulun sawama rajulan bi sil'atin ba'da al-'asri fa halafa billahi laqad a'ta biha kadha wa kadha fa akhadhaha. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang atau 3 golongan daripada manusia yang Allah tiada berkata kepada mereka dan tiada melihat akan mereka pada hari kiamat. Allah tak peduli kat mereka dan tiada menyucikan mereka itu, Allah tak ampun dosa mereka, ya. Dan bagi mereka itu azab yang pedih, Allah akan campak dulu dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Apa dia 3 golongan? Yang pertama, orang lelaki yang ada air yang lebih daripada keluarganya dan keperluan ahlinya dalam perjalanan, menegah ia daripadanya akan orang musafir. Jadi siapa ni, dia ada di keperluan dia dah cukup, dia ada air lebih, orang tanggungan dia pun dah ada dah spare, tapi bila orang musafir yang sangat berkehendak kepada air, dia tak bagi, ya. Orang macam ni Allah Ta'ala tak pandang di hari kiamat, Allah tak nak cakap dengan dia. Sebab dulu apa? Dulu orang musafir ni dia mana ada R&R. Kalau memang ada tempat jual tak apalah, jadi dia memang kena pergi minta, ya, di tempat ataupun ke persinggahan yang dia singgah di kampung ataupun orang yang sama-sama musafir, awak ada tak air lebih? Saya ni dah 2 hari tak dapat air ni, ya, kering sangat dah tekak ni, sakit-sakit dah badan, tak dapat air, ya. Orang tu berhajat sampai kalau dia tak dapat mungkin dia boleh mati, dia perlukan bantuan, ya, dan orang ni tak bantu dan mungkin menyebabkan kematian dia. Jadi Allah murka pada orang yang macam ni, ya, nikmat yang ada pada dia, ya, sampai dia boleh jadi menyebabkan orang lain mati pula. Kedekut teruk sangat. Yang kedua, orang lelaki yang berjanji setia kepada seorang lelaki
yang apa ni, tak nampak lah. Berjanji tiada kot. Tiada berjanji ia akan dia melainkan kerana dunia. Jika diberi kepadanya apa yang dia kehendaki, disempurnakanlah baginya. Kalau tidak, tidaklah ia menyempurnakan baginya. Jadi dia berjanji dengan maslahat. Kalau dapat apa bahagian dunia yang dia nak, dia tunaikan janji tu. Kalau tak dapat apa yang dia nak, maka dia tak sempurnakan, dia mengkiri janji tu, ya. Jadi dia adalah dikira sebagai orang zalim, merampas hak orang, ya, boleh menimbulkan fitnah, pergaduhan, pembunuhan, ya, dan macam-macam lagi lah, ya. Dia orang tak tunai janji ni kan, biasa memang masalah, ya, jadi masalah. Dan yang ketiga adalah seorang lelaki yang menawarkan kepada seorang lelaki dengan barang dagangan sesudah asar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah, iaitu demi sesungguhnya telah diberi harganya sekian-sekian banyak, maka terus diambil barang-barang itu. Yang ni kita panggil apa? Bersumpah. Dia menipu dalam testimoni ataupun promosi. Ini pun orang yang dimurkai oleh Allah Taala, ya. Belilah bang, murah ni saya bagi ni, saya untung ni RM1 je bang, abang try lah pergi tengok kat tempat lain harga tak macam saya bagi ni, memang abang takkan dapat harga macam ni dekat tempat lain. Walhal kat tempat lain berlambak harga lagi murah daripada apa yang dia cakap tu. Saya untung ni memang tak ada untung ni, saya jual kat abang ni memang balik modal je. Walhal sebenarnya dia memang sudah ada untung yang banyak di situ, ya. Dia membohong pada perihal promosinya, padahal bukan untung dia RM1, modal dia je RM1, kan macam tu. Jadi ini pun sama, ya, terlibat dengan mengambil hak orang lain, ya, berlaku penipuan dalam testimoni ataupun promosi. Dan disebut sesudah asar. Kenapa dia bawa barang dagangan sesudah asar? Sebab dia dah lah buat pembohongan tu dibuat di waktu yang berkat. Lepas asar ni waktu berkat, pasal itu waktu malaikat tukar shift. Kalau kita berzikir pun elok kita zikir lepas asar. Ada maksurat kan, maksurat pagi, maksurat petang. Azan dulu sekejap, lepas tu kita masuk satu hadis 40. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, jadi habis untuk Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Nanti bulan depan kita sambung dengan hadisul ifki, hadis yang panjang tentang fitnah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-39 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah. Tinggal 3 hadis. 39, 40, 41, 42, 4 hadis. Baca 2 cukup lah. Bulan depan kita boleh khatamkan, bulan 12 elok-elok ujung tahun. Baca 2 hadis insya-Allah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umat sebagai anugerah kepadaku. Maksudnya kenapa? Sebab umat Nabi ni adalah umat yang dikasihi oleh Nabi. Jadi sesuatu yang dikasihi oleh Nabi, maka itu juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah mengasihi Nabi. Nampak tak dia punya kesan dia? Nabi kasihkan umat, Allah kasihkan Nabi. Sebab Nabi sayangkan umat, maka Allah Ta'ala kasihkan umat. Maka diberi keistimewaan ataupun kelebihan yang banyak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada Nabi saja, pada sesuatu atau seseorang yang dicintai oleh Nabi. Siapa yang Nabi kasihi? Umat. Sampai dalam satu riwayat tu sebut tentang syafaat kan. Allah Ta'ala bagi pilihan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat kamu ni nak masuk syurga banyak mana? Yang nak dimasukkan dalam syurga banyak mana? 2 pilihan dia bagi. Pilihan yang pertama adalah separuh. Separuh masuk syurga, separuh masuk neraka. Ataupun yang kedua, diberikan dengan syafaat uzma. Jadi Nabi buat kira-kira mana yang lebih memanfaatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau boleh nak semua umat Nabi masuk syurga, kan? Jadi kalau separuh, masih ada separuh yang tak masuk syurga. Jadi bila fikir-fikir, Nabi pilih syafaat untuk diberikan syafaat. Itu syafaat tu kan 70,000 yang pertama masuk syurga bighairi hisab. Daripada 70,000 itu, setiap seorang daripada 70,000 itu akan mensyafaatkan 70,000 lagi. Jadi banyak lah kan, 70,000 kali 70,000 berapa million? Million, trilion ke? Atas daripada trilion apa? Saya pun tak tahu. Beribu-ribu lemon. Tak tahu, banyak lah, nak ceritanya banyak. Jadi bilangan yang dapat masuk syurga dengan syafaat Nabi SAW itu lebih banyak daripada separuh. Jadi Nabi memilih untuk yang lebih banyak memanfaatkan kepada umat Nabi SAW. Kerana apa tu? Kerana Allah kasihkan Nabi dan Nabi kasihkan umat. Jadi kita lah kena fikir macam mana nak balas ya, kasih Nabi dan kasih Allah. Jadi antara bentuk bentuk yang Allah kasihkan tadi, Allah bagi khususiat kepada Nabi dan kepada umat, iaitu segala kesalahan mereka yang disebabkan oleh 3 benda ya. Yang pertama, khata', kesilapan, kesalahan. Kesilapan ni lawan bagi kesengajaan. Sengaja, tak sengaja. Tak sengaja tu tersilap lah kan. Jadi kalau tak sengaja, adakah Allah kira? Tak. Yang tak sengaja tu, malaikat angkat pen, rufi'atil aqlam. Dia benda kita buat tak sengaja. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Apa maksud lupa? Lupa ni maksudnya adalah hilang maklumat tadi daripada ingatan kita. Tak ingat.
lupa. Tenang dia makan keropok lekor petang-petang, padahal tak sembahyang zuhur. Tak sembahyang zuhur. Isteri tanya, abang kan daripada pukul 12 tengah hari tadi ke duduk dekat luar ni? Tak masuk-masuk rasa. Bila abang sembahyang zuhur? Astagfirullahalazim. Lah, tak sembahyang zuhur rupanya hari ni. Dia lupa, bukan dia buat-buat tu. Bukan dia buat-buat. Memang dia terasa macam mungkin dia dah sembahyang ke apa kata. Terlalu sibuk dekat office. Kadang-kadang berlaku macam tu. Sibuk sangat kan. Kerja. Dia terasa macam biasanya dia dah pergi dah sembahyang. Tapi ternyata memang hari tu setelah dibagi tahu oleh mana ada bos tak keluar bilik pun hari ni. Kata biasanya saya pun tengok tak ada pun, bos tak ada ambil sejadah tu, tengok tanda-tanda memang tak ada tanda bos semayang zuhur. Ya ke? Allahu Akbar, saya lupa sungguh. Berdosa tak dia? Tak berdosa. Rufi'atil aqlam, malaikat angkatkan. Benda yang terlupa tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita puasa lah, sama juga. Puasa kan, hari pertama puasa tu lupa puasa. Biasanya pagi-pagi dah sarapan. Dia bangun-bangun daripada tidur tu, relax. Pukul 8, pukul 9 tu buka tudung saji. Tengok ada lauk sahur tadi pun dia tak ingat tu. Dia makan sahur tadi ada lauk tu. Lapar. Sambil-sambil duduk cek email, buka handphone, makan donat. Lupa. Tiba-tiba teringat, Allah puasa hari ni. Dia pun tinggalkan. Apa yang ada dalam mulut dia bawa keluar. Berdosa tak? Tak berdosa. Batal tak puasa dia? Tak batal. Yang itu Allah Ta'ala ampun, dia bagi maaf. Ini lupa. Dan yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, apa yang dipaksa melakukannya. Dipaksa ni apa? Maksud dipaksa adalah lawan bagi ikhtiar. Ikhtiar ni maksudnya ada pilihan. Dipaksa maksudnya tidak ada pilihan. Maka sesuatu yang tidak ada pilihan bagi dia dipaksa, maka itu pun sama juga, ya, Allah Ta'ala beri ampun. Orang duduk dalam penjara, ya, dia kata kamu makan, kalau kamu tak makan kamu akan disebat, kamu akan diseksa. Padahal dia nak puasa, dah masuk bulan Ramadan, dia nak puasa, tapi orang paksa dia makan. Dia makan sebab bahaya kepada nyawa dia, contoh. Jadi itu keadaan dia bukan tak sengaja, dia bukan terlupa, tapi dia dipaksa, ya. Maka apabila dipaksa, itu pun rufi'atil aqlam juga, ya. Ini adalah dia panggil khususiat, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW dan kepada umat Nabi SAW. Tidak diberikan perkara ini kepada umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu kalau silap buat dosa lagi berat, yang kita baca kan dalam riwayat Bani Israel tu, dalam Quran pun sebut faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum. Kamu nak taubat daripada dosa, bunuh diri. Bani Israel nak bertaubat kena bunuh diri. Itu salah tu, buat silap, buat dosa. Khususiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kepada umat buat silap, minta ampun, taubat pada Allah Ta'ala, menyesal, ya, dah lupa, memang Allah Ta'ala tidak, ya, tak kira lah. Itu dalam doa bukan, surah Baqarah tu, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, kan? Ya Allah, janganlah engkau kira sebagai satu dosa, ya. In nasina, kalau kami ni terlupa, aw akhtana, ataupun kami ni tersalah, ya, jahil kami, banyak benda tak tahu. Terakhir hadis yang ke-40. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi ataupun mankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma
beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW memegang bahunya sambil berkata, Nabi bagi pesan, Nabi pegang bahu. Ada dua riwayat, satu sebut mankibi, satu sebut mankibai. Mankib ni bahu lah, kalau mankibi bahuku, kalau mankibai dua bahu. Dia sama ada pegang bahu macam tu ya, ataupun pegang kedua-dua bahu. Jadi bila kita bercakap dengan orang dalam keadaan kita pegang bahu ni, biasanya macam satu semangat ya, atau satu pesan yang bila disertakan bersama-sama dengan satu sentuhan, dia akan jadi lagi membawa kesan ya kepada orang yang disentuh atau dipegang tadi. Ini juga ulama ambil daripada hadis wahyu pertama tu. Kan malaikat Jibril datang, Iqra, suruh Nabi baca tak? Apa yang malaikat Jibril buat? Peluk kan? Peluk, lepas. Iqra, baca. Dipeluk lagi, lepas, sampai 3 kali. Jadi kata ulama, peluk tadi tu maknanya dengan satu saranan, satu sebutan, dengan ada satu sentuhan akan lebih memberi kesan kepada orang yang diberi nasihat atau orang yang diberi cakap tadi. Kan? Sampai dia pegang bahunya, pesan ataupun pegang kedua-dua bahunya, Nabi pesan. Apa yang Nabi pesan? Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, aw abiri sabil, orang yang melalui satu jalan, pengembara, traveller. Traveller ni dia tak buat rumah kat tempat yang dia travel, dia pergi sekejap je, dia singgah, namanya singgah. Abiri sabil ni orang yang singgah, gharib ni orang asing, orang dagang. Jadi bila kita pergi travel, pergi umrah contohnya 2 minggu je ya, pergi berjalan ke mana-mana, melancong, habis-habis lama sebulan ya, sebulan tu lama tu, duit banyak habis tu sebulan, musing berapa negara kan. Dia lalu je kan, dia lalu. Ada tak orang yang lalu tu pergi travel, ataupun kita lah ambil dalam negara dia je lah, kita balik kampung kat mana, kat Kedah, nak balik Kedah tu, dia lalu berapa R&R, berhenti mengantuk. Di setiap R&R tu dia ada hajat, berhenti nak makan, berhenti mengantuk nak tidur, berhenti lapar nak makan, berhenti nak buang hajat, nak qada hajat ya, nak kencing, nak berak, cari tempat nak qada hajat. Jadi setiap destinasi berhenti tu ada hajat dia. Jadi abiri sabil tadi, dia lalu, dia berhenti, dia tunaikan apa hajat yang dia nak, lepas tu dia jalan. Sebab apa? Sebab tujuan dia bukan situ. Sebab tujuan dia adalah dia nak balik rumah mak dia, hak duduk dekat Kedah tu. Lagi cepat sampai lagi bagus. Tapi sebab dia dalam perjalanan panjang, maka akan ada hajat-hajat dia sepanjang perjalanan itu, maka dia berhenti. Tapi berhentinya tak lama. Jadi Nabi suruh perjalanan hidup kita di dunia ini macam orang berhenti R&R saja. Tak ada orang buat rumah menetap dekat R&R tu sampai dia tak sampai di Kedah, rumah mak dia tadi. Tak ada orang yang buat macam tu ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya hati kita itu jangan terikat dengan dunia. Kita memang duduk dalam dunia, tapi kita ambil dunia sekadar keperluan kita, hajat. Macam pergi R&R lah, anak nak berak, nak bancuh susu, isteri nak makan, anak yang ni dia tak semayang lagi jamak, dia nak semayang, masing-masing dah tunai hajat masing-masing, apa lagi dah? Relax duduk sini 3-4 bulan. 3-4 bulan mana ada orang tak keluar tol 3-4 bulan duduk R&R? Mustahil lah. Tak ada ya. Jadi orang asing yang dimaksudkan tadi adalah ya, dia tidak mengambil perhatian untuk dia menetap ya, atau bina kediaman, dan dia pun tak cakna sangatlah dia panggil dengan tempat yang dia singgah ya. Kita singgah R&R sampai dekat kampung, dah sampai rumah mak tanya, kamu singgah R&R mana tadi? Tapah ya, saya berhenti dekat R&R Tapah. Dia punya kedai makan tu ada berapa meja dengan kursi kat situ?
Tiba-tiba mak tanya, ada berapa meja? Mana saya tahu mak, saya pergi situ nak makan, bukan kerja saya kontraktor pasang meja situ, saya tahulah meja. Saya berhenti makan, yang saya ingat meja saya makan tu kalau merah, itu je lah. Jadi dia pun tak ambil perhatian sangat kepada tempat yang dia singgah. Tapi malangnya manusia-manusia yang hidup di dunia terlalu mengambil perhatian pada dunia sehingga dia melupakan jalannya di akhirat, ataupun destinasi dia lah di akhirat. Dan apa namanya, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ini pesan Sayyidina Abdullah bin Umar pula, pesan Nabi tadi yang itu, pesan Ibnu Umar, kalau engkau berada pada waktu petang, janganlah menunggu pada waktu pagi. Maksudnya jangan bertangguh nak buat amal atau nak buat baik, jangan tangguh-tangguh. Waktu petang rasa nak buat baik, selesaikan petang tu, jangan tunggu besok pagi. Pasal apa? Mati bukan tahu. Dia tunggu besok nak buat, malam ni mati, tak ada nak buat. Dan jika engkau berada pada waktu pagi, janganlah tunggu bertangguh-tangguh sehingga ke waktu petang. Gunakanlah masa sihat sebelum datang masa sakit, dan gunakanlah masa hidup sebelum datang waktu kematian. Ini pun selaraslah dengan hadis Nabi SAW yang lain, yang Nabi sebut, irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 sebelum 5 kan. Jadi kita gunakanlah kesempatan apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita isikan dengan ketaatan, baik umur yang kita ada, kesihatan yang kita ada, nafas, penglihatan kita, pendengaran kita, masa yang kita ada. Jadi apa saja yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, harta yang kita ada, maka kita gunakanlah sebelum datang waktu yang terakhir daripada kehidupan kita. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya. Jadi bulan maknanya dia kata besok di akhirat itu daripada 1000 orang, mana satu orang yang surga. Jadi jangan kait pada apa yang kita yang bawa ada hadis ni, ada satu dia tak dengar ayat tu je. Dia tengok dari itu hadis itu dia kata Ustaz sudah berlaku dalam diri dia. Dia kata hadis kata daripada 1000 orang hanya satu orang saja. Jadi itu ada orang muslim itu ada. Kalau disebut secara umum macam tu, boleh jadi. Sebab kalau tengok populasi orang beriman ataupun orang Islam dengan orang bukan Islam hari ni, orang Islam sikit. Populasi dunia hari ini saja pun, adakah orang Islam mengatasi 50% daripada orang kafir? Tidak. 2/3 dunia adalah orang yang bukan Islam. Ditambah lagi pula orang Islam sendiri yang apa namanya, dia tidak kufur, tapi orang Islam yang asi, yang bermaksiat, yang Allah Ta'ala nak berikan azab kepada mereka dengan dimasukkan mereka terlebih dahulu ke dalam api neraka, termasuk yang tu lagi. Jadi kalau nak kirakan penduduk neraka dengan penduduk syurga, memang penduduk neraka lebih ramai. Sebab orang yang beriman sahaja yang akan dapat, yang disebut yang mengucap la ilaha illallah kan, yang akan dapat masuk dalam syurga. Kalau tengok bilangan saja pun logik saja. Sebab populasi dunia saja pun, mana kalau sebut dengan nisbah macam tu, daripada 1000 seorang aja masuk syurga kan. Tapi itu nisbah yang mungkin terlalu besar lah. Tapi memang daripada kalangan umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berbanding dengan umat-umat yang terdahulu sebelumnya, maka umat Nabi lah yang paling ramai masuk syurga. Umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan dalam hadis tu memang ada yang di mahsyar tu, ada yang kelompok nampak 2-3 orang, ada yang 5-6 orang, ada 10 orang, ada 100 orang, dan ada satu panji besar yang di bawahnya nampak hitam, sehitam-hitam, selaut, seluas-luas lautan hitam. Yang panji besar tu adalah panjinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan panji tu apa? Liwaul Hamdi nama dia. Bendera apa? Kepujian. Ya. Kenapa yang hitam tu? Hitam tu adalah manusia selautan. Itu semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada Nabi-Nabi terdahulu yang 3 orang je ikut. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun dakwah, yang ikut naik atas kapal je. Berapa banyak je yang ikut, yang duduk atas naik kapal. 900 tahun dakwah. Nabi dakwah 63 tahun umur Nabi. Nabi dakwah 23 tahun je. Tapi yang ikut ajaran Nabi daripada start 1400 tahun lepas sampai hari kiamat selautan. Hari ni saja umat Islam berapa bilion? Tak tahulah, statistik tu ada kan. Ramai, ceritanya ramai. Jadi ahli syurga itu paling ramai adalah daripada kalangan Nabi kita, umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beruntunglah kita pada hari ini, kena syukur Allah pilih kita jadi umat kepada Nabi yang terbaik, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, dan Nabi yang sangat kasihkan kepada umat dia. Kita lah Nabi kasihkan kita. Jadi cubalah sedaya upaya untuk kita balas kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatika jannatil firdaus ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Gazzah wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.